antara makhluk yang paling awal Allah SWT cipta, antaranya ialah arash. Antara makhluk yang terawal ialah qalam. Kemudian selepas Allah mencipta beberapa makhluk, baru Allah SWT ciptakan para malaikat. Kira antara yang paling senior sebelum malaikat, sebelum langit-langit, sebelum syurga dan neraka, sebelum bumi, bulan dan bintang, sebelum jin, antaranya ialah Al-Qalam. Qalam ni terjemah dia pen. Qalamun pen. Hadza qalamun. Ini pen. Nabi kata ketika peristiwa Mi'raj, aku mendengar bunyi qalam ini. Qalam ni sampai malam ni dia sedang menulis. Makhluk Allah yang menulis semua qada dan qadar. Berapa orang yang main ni malam ni? Laki berapa orang, perempuan berapa orang, berapa kali kipas ni duk berpusing, semua sedang ditulis oleh qalam. Hebat nah. Lagi awal dari malaikat, lagi awal daripada syurga neraka. Kemudian barulah selepas qalam, selepas arash, ni paling senior ni, super senior. Kemudian baru malaikat, kemudian baru syurga, kemudian baru neraka. Ni saya tak ikut turutan lah, cuma saya sebut ni by group lah, group. Kemudian baru diciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi, kemudian syaitan, jin diciptakan jin. Kemudian last sekali baru seorang manusia, nama dia Nabi Adam. Seorang bangsa manusia ni yang ada mata macam kita ni, mulut dua macam ni, duduk di alam zahir ni, jari 10, dari tangan 10, jari kaki 10, seorang tu ya cipta, duduk dalam syurga. Last sekali antara makhluk yang paling akhir. Bahkan binatang-binatang sebelum Nabi Adam, bahkan langit, bintang, bulan sebelum Nabi Adam, bahkan jin-jin dah hidup berapa puluh ribu tahun di bumi ni tuan-tuan ni, di bumi ni. Ni Laguna ni jin apa duduk tak tahu. Cuma nak bagi tahu dulu jin puluh ribu tahun lebih awal dari manusia. Saya nak bagi tahu orang ni, manusia ni junior, belakang lah. Dah belakang dah zaman kita ni. Ni bukan lari tajuk ni, ni nak masuk tajuk fitnah akhir zaman ni. Ni mukadimah. Orang ni, bangsa kita manusia ni last sekali. Last tera mana tak sat saya beritahu dah. Dinosaur apa semua ni ada lebih, jauh lebih lama lah. No? Iblis tu saya tanya lah. Iblis tak payah tanya sebab dia pernah hidup satu zaman. Iblis ni semayang satu saf dengan malaikat Jibril. Iblis Tuan buat tak perasan kot dengan cerita ni kan. Dahsyat lah. Lepas tu baru mai manusia, baru Allah Ta'ala cipta Nabi Adam, seorang dia. Kemudian barulah Nabi Adam diturunkan ke bumi dengan Hawa alaihassalam. Tu sebutan Arab dia, Hawa. Dia berakhir dengan huruf hamzah, bukan qaf. Hawa dengan ha tu, no? Bukan Hawa tu orang Melayu pun Siti Hawa kan. Kemudian dah orang ni, bangsa manusia ni Tuhan cipta last dah. Last sekali, hujung kali.
Nabi Adam pun turunlah mai. Nabi Adam turun di riwayat paling kuat di India. Kemudian Sayyidatuna Hawa turun di Jeddah. Jaddatun tu maksud dia nenek. Jeddah, orang Kedah kata tok Jeddah tu. No? Kalau pergi Mekah naik bah nak pergi ke Jeddah daripada Mekah, dia sebut haram Jeddah. Haram Jeddah, haram Jeddah, tuan-tuan. Saya tak tahu orang Melayu tiru waktu kot. Dia dengar-dengar dia balik dia tiru waktu. Haram tu masih di Mekah tu lah. Jeddah tu airport tu. Haram Jeddah, haram Jeddah. Hak tu memang keluar tajuk tu 20 saat dia. Saya abang Asia hak keluar tajuk kan. Turun di Jeddah. Kemudian dua orang manusia pertama ni, dua orang ni yang manusia pertama daripada makhluk Allah yang antara yang paling last sekali Allah Ta'ala cipta. Kemudian beranak pinak lah. Habil Qabil beranak kembang. Sampailah zaman Allah pun hantarlah Rasul seorang demi seorang, Nabi seorang demi seorang. Jumlah semua Rasul 315 Rasul. Dalam Quran ni, dalam ni Allah sebut nama Rasul 25. Semua ke? Bukan semua. Tahu mana ustaz bukan semua? Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran sendiri. Ada di kalangan Rasul kami cerita, ada di kalangan Rasul kami tak cerita. Sahabat tanya, ya Rasulullah semua sekali berapa? 315. Tuan-tuan, ni fakta yang ke berapa belah dah ni? Ni saya sebut ni 10 minit ni, fakta yang ke berapa belah dah? Semua tak bawa pen. Ni semua, ni turunan Imam Syafi'i ni. Bawa ni fakta yang ke berapa belah? Ni ilmu tuan, ilmu, subhanallah. Dalam ni Allah sebut 25 saja Rasul. Semua sekali ada 315 tu Rasul. Kalau Nabi 124,000. Ni semua hadis. Saya tak baca dah hadis. Kalau saya baca kelingan hadis 7 campur 7 jam, jadi 14 jam. Saya tak baca ada hadis. Hadis-hadis dalil lah, dalil-dalil fakta yang saya sebut tu. Nabi 124,000, Rasul 315. Subhanallah. Tuan-tuan pun tertanya-tanya, ustaz, 124,315 ni berapa dah yang Allah hantar? Jawapan dia habis dah. Maklumat ni semua dalam masjid ni tahu. 124,000 Nabi, 315 Rasul, semua dah Allah hantar dan habis dah. Berbaki berapa orang lagi ustaz? Ada tak berbaki 3 orang lah kita kata paling kurang? Boleh jawab dengan mu'tamad, tak ada baki dah. Semua dah Allah hantar. Dan kalau kita tanya lagi, siapakah Rasul dan Nabi terakhir? Jawapan dia satu je. Nabi yang terakhir Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang terakhir Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi, dialah Rasul dalam masa yang sama. Habis sehingga kan ketika Nabi diutuskan 1400 tahun yang lalu lebih kurang. Kalau saya ajak pula masa macam mana nak kira dengan tepat, saya dia ambil masa 5 minit nak kira dengan tepat, no? Daripada malam ni sampai ke sebelum Nabi diutuskan berapa tahun? Daripada malam ni sampai Nabi dilahirkan berapa tahun? Daripada malam ni sampai Nabi hijrah berapa tahun? Dia ada cara kira dia. Sekali dia ambil 5 minit, 10 minit. Saya tak cerita dah yang tu tuan-tuan. Yang tu dalam kuliah-kuliah bulanan tuan-tuan tanyalah mana-mana ustaz dia boleh cerita. Tuan-tuan sekalian, ketika Nabi diutuskan 1400 tahun yang lalu lebih kurang, Nabi pun beritahu kat sahabat, ana khatamun nabiyyin, aku penutup segala nabi, segala rasul. Selepas aku takkan ada dah seorang pun rasul pun yang mengaku
mulai daripada Nabi wafat 1400 tahun yang lalu lebih kurang, siapa pun yang mengaku orang itu bahawa dia adalah Nabi, dia adalah Rasul, maka dia adalah pembohong paling besar di dalam alam ini. Selain pembohong besar, dia digelar sebagai Dajjal kecil, yang mengaku sebagai, yang ditanya pun tak tahu, orang yang bertanya pun tidak tahu. Yang tanya waktu itu antaranya ialah Malaikat Jibril alaihi salam yang turun waktu itu untuk mengajarkan umat Nabi Muhammad. Melalui soalan-soalan dia, Jibril nak ajar ilmu, bukan Jibril tanya tu tak tahu. Ada tak sahabat yang lain tanya bila kiamat kat Nabi? Ada. Apa jawapan Nabi? Macam tu jugalah. Bila Nabi ketua para rasul, presiden anak-anak Adam, bahkan presiden semua makhluk, apabila Nabi dan Jibril jawab aku pun tak tahu, Jibril pun tak tahu, siapa yang tahu tarikh kiamat? Tak tahu, tak ada siapa tahu. Maka ketika itu Jibril tanya, wahai Muhammad, akhbirni an amaratiha. Wahai Muhammad, kalau tarikh kiamat tak tahu, ada tak tanda-tanda kiamat? Maka jawab Nabi, ada. Ketika mana kalian tengok tanda-tanda ini berlaku, ketika mana kalian melihat tanda-tanda kecil ini sedang bergerak dan hidup di dalam kehidupan kalian, keliling kalian, dalam rumah kalian, di jalan kalian, dalam pekerjaan kalian, maka ketahuilah ketika itu kiamat sudah dekat. Kita pun buka buku, ulama pun himpunlah tanda-tanda kecil kiamat, tak dalam satu buku, bakat-bakat bacalah. Hak rajin baca, hak mengaji dia bacalah. Apakah rahsia-rahsia yang telah dibongkarkan oleh Rasulullah tersebut? Mesti kita nak tahu. Kita nak tahu apa tanda-tanda kiamat, bukan untuk kita tunggu hari kiamat, tetapi kita nak tahu tanda-tanda kiamat supaya kita boleh bagi tahu dekat anak-anak kita kiamat sudah dekat. Buat persiapan, benteng diri elok-elok, bina iman setebal-tebalnya. Hati-hati dengan fitnah yang kamu tengok depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, yang sedang melingkari kehidupan manusia umat Nabi Muhammad hari ini. Sebab apa mak? Sebab apa ayah? Sebab kiamat sudah dekat. Lagi dekat dengan kiamat, lagi banyak tanda kiamat ni yang melingkari kehidupan kita. Baru buat persiapan. Bukan baru buat persiapan, maksudnya sentiasa buat persiapan. Tapi bila kita tahu, kita lagi buat persiapan. Kita reti apa ancaman-ancaman, fitnah-fitnah yang akan berlaku, yang akan terhimpun pada umat Nabi Muhammad di akhir zaman, supaya diri kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, suami isteri kita, adik-beradik kita, saudara mara kita boleh buat persiapan. Tang mana yang ada lubang kita tutup, tang mana yang benteng tak kuat kita perkemas benteng tadi, benteng iman, benteng ilmu, supaya ahli keluarga kita tak kena dengan fitnah yang telah pun diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak, semua Nabi cerita terperinci. Antara keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan antara keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicemburui oleh umat-umat lain, bahkan dicemburui oleh nabi-nabi dan rasul-rasul lain, ialah apabila Allah Subhanahu wa taala membongkarkan pelbagai rahsia dan ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak diceritakan kepada nabi-nabi lain seperti terperinci seperti itu. Tanda kiamat yang diberitahukan oleh Allah kepada Rasulullah tidak pernah diperincikan seperti itu kepada rasul-rasul dan nabi-nabi lain. Yang ni disebutkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
bila Nabi cerita tentang fitnah Dajjal, bila Nabi sebut kat sahabat tentang fitnah Dajjal, Nabi kata tidak ada rasul yang boleh membongkarkan sifat Dajjal, hal ehwal Dajjal, keadaan ketika mana Dajjal ini keluar, seperti mana lebar dan luas yang aku terangkan, kata Rasulullah. Tak ada. Alhamdulillah. Cuma kita yang berbaki, kita umat Nabi Muhammad ambil tahu ataupun tak ambil tahu. Hadis pertama yang cara ringkas malam ni disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu kitab berkait dengan akhir zaman lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yataqarabuz zaman wa yanqusul amal wa yulqash syuhu wa yakthurul harju. Sahabat pun tanya, wa mal harju ya Rasulullah? Nabi pun jawab, al-qatlul qatlu. Di antara tanda yang tak berlaku pada zaman Nabi, tanda ni tanda kiamat, dan Nabi pun tak tengok tanda ni. Bila Nabi sebut akan wujud akhir zaman nanti, yang aku tak pernah tengok, nisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita di kalangan umat aku, kasiyatun ariyat, pakai baju tapi telanjang-telanjang. Lam arahunna, Nabi kata aku tak tahu mereka ni macam mana, aku pun tak pernah tengok. Pakai baju tapi telanjang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampak tak zaman hari ni? Nampak. Banyak tak? Banyak. Dia pakai jubah tapi macam telanjang. Jubah dia tu ketat, nipis, ikut semua bentuk daripada atas sampai bawah. Ni hak Nabi sebut ni. Nabi sebut dua sifat macam berlawanan. Nabi kata aku pun tak nak tengok. Tapi kasiyat ariyat, pakai baju tapi nampak semua. Lam arahunna, kata Rasulullah, wanita-wanita ini, dengar ni, anak-anak perempuan hak duk ada. Anak-anak perempuan hak pakai seluar jin, duk keluar pergi pasar malam, duk keluar pergi simat. Ni saya peringat malam ni siap-siap. Kalau tak tegak, Nabi gelar kalian sebagai dayus, takkan dan diharamkan oleh Allah masuk syurga. Ayah-ayah, suami-suami yang ada isteri, ada anak-anak, tak tutup aurat, tak berani keluar dengan jantan, kasar ni. Dan pak tak berani tegak, suami tak berani tegak, Nabi kata itu dayus. Dan dayus Allah haramkan syurga. Itu satu hal lah. Hal yang kedua, hak ni lah, hak wanita-wanita ni, hak berbaju tapi telanjang. Nabi kata aku pun tak tahu lepas ni apa dia. Pakai jubah, nama jubah, waktu beli tu beli jubah, tapi jubah tu ketat dan jubah tu nipis. Banyak dah ada berlambak. Lagi kenuri lagi dia pakai, lagi seronok nak tayang kat orang, macam baju berenang tu. Nabi kata hak pakai macam ni, jubah ketat, nampak tubuh badan, kadang-kadang nampak bentuk-bentuk apa semua ni. Nabi kata perempuan-perempuan macam ni, kumpulan wanita ini masuk syurga pun tak, bau syurga pun tak. Wa inna rihaha la yujadu min masirati 500 am. Bahkan Nabi kata sesungguhnya wangi-wangian syurga ini waktu duk berjalan di atas titi sirat 500 tahun sebelum sampai depan pintu syurga, bau dah. Faham tak ni? Ending ni Nabi sebut dekat kumpulan wanita ni, hak tak masuk syurga ni, bukan tak masuk syurga, Nabi kata bau pun tak. Maksudnya jatuh dulu dalam neraka Jahannam yang menggelegak, yang menyambar-nyambar di bawah titian sirat. Saya baca hadis tak sah, Nabi sebut
apabila kalian melihat tanda-tanda ini, antara lah tuan-tuan, ini saya sebut ni antara, dan saya tak hurai, saya hurai sikit je sebab sagi panjang sangat. Nabi sebut, Nabi kata apabila kalian melihat tanda ini ada keliling, maksudnya sudah dekat dengan kiamat. Yataqarabu zaman, masa menjadi singkat. Pakat perasan ke tak? Semua perasan, semua angguk. Yataqarabu zaman, Nabi kata masa jadi singkat. Kata Imam Ibn Hajar, wal haq annal murada bihi naz'ul barakati min kulli syai'. Apa yang Nabi maksudkan masa jadi pendek ni ialah Allah tarik keluar keberkatan daripada semua benda. Hatta minaz zaman, bahkan daripada masa pun Allah tarik keberkatan. 24 jam yang ada hari ini sama macam 24 jam zaman Rasulullah, 24 jam jugalah zaman Nabi Adam. Sama aja. Cukup 24 jam sehari. Matahari naik sampai tenggelam, naik balik esok 24 jam. Zaman Nabi Adam pun 24 jam, zaman Nabi Muhammad 24 jam, hari ini 24 jam. Sama. Ni ada dalil lah tuan-tuan. Dalil bahawa kitaran tu berputar sama, berputar masa yang sama tu ada dalil. Hadis akhir zaman juga. Cuma kata para ulama yang tak samanya keberkatan. Keberkatan. Walaupun hari ini 2018 zaman makin canggih, zaman makin moden, orang tak basuh baju di sungai, orang tak masak dengan kayu api, tapi orang tetap merasa masa jadi singkat. Nabi kata yataqarabu zaman, jaga-jaga. Bila kalian melihat di keliling kalian, bila perasan dalam kehidupan kamu wahai umat Muhammad, masa jadi singkat, maksudnya kiamat sudah semakin hampir. Apabila masa semakin singkat, bermaksud kata Imam Ibn Hajar, Allah tarik keberkatan min kulli syai', daripada semua benda, hatta minaz zaman, masa pun Allah tarik keberkatan. Duit berasa tak duit? Berasa cukup ke berasa tak cukup duit? Semua berasa tak cukup. Hak gaji 3,000 berasa tak cukup, hak gaji 5 berasa tak cukup, hak gaji 10 berasa tak cukup, hak gaji 30 berasa tak cukup. Ni saya bukan buat contoh ni, semua hak ada kawan. Hak 10 kah, hak 15 kah, hak RM300 kah, hak RM30,000 kah, ada hak hidup dengan kita. Allah tarik keberkatan, bukan tak cukup, Allah tarik keberkatan daripada kehidupan, keberkatan anak-anak, keberkatan wang ringgit. Kata Imam Ibn Hajar, sehinggakan kepada masa kalian juga ditarik keberkatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan bayang 15 tahun dulu, 15 tahun dulu, tuan-tuan merasa tak masa ni dia cepat macam hari ni? Tak sangat kan? Ni bukan 50 tahun dulu tak ni. Kita kata ni 20 tahun ni lah, 20 tahun dulu, 30 tahun dulu. Berasa tak masa berjalan ni cepat macam hari ni ni, macam tahun ni, tahun lepas ni? Tak. Sembanglah dengan mak ayah masing-masing. 40 tahun dulu, 50 tahun dulu tuan-tuan, tak berasa masa cepat macam ni. Padahal basuh baju di mana? Sungai. 40 tahun, 50 tahun yang lalu basuh baju di sungai. Air bersih ambil di mana? Kena angkut di sungai. Masak dengan apa? Kayu api. Kita bukan pula tonggas, beli di kedai pula tu, lagi penyegan. Tu tajuk penyegan pula dah. Lagi cepat. Pandai ustaz kata kau orang penyegan, dia tak kerja tak apa, dia ni tak kerja. Kan, 5 pagi sampai 1 pagi, 12 malam 1 pagi setiap hari. Kan, macam ni ya. Tuan-tuan sekalian. Tapi masa banyak orang dulu boleh menjahit pula, celah-celah tu boleh menjahit pula, ambil upah baju rumah orang,
Bela anak lagi. Kita anak hantar korang, kena lagi. Biar pi. Kan nak kena. Saya bukan nak kata kan. Benda ni nak sampaikan, bukan untuk menyakitkan hati siapa-siapa. Ni muhasabah saya dan kita semua. Subhanallah. Noh. Walaupun dalam keadaan kerja banyak macam tu, susah macam tu, nak kerja pun teruk. Tapi orang dulu masih merasakan keberkatan. Hari ni berasa tak dan. Kerana kata Rasulullah, kalian akan tengok rahsia. Kalian akan melihat tidak akan berlaku kiamat sehinggalah dekat-dekat nak berlaku kiamat. Tuan-tuan, mai tanda-tanda antaranya ialah masa jadi pendek. Allah tarik keberkatan daripada masa hatta takuna sanatu kasyahri. Hadis sahih. Hadis ini hadis sahih. Nabi kata, sehinggalah setahun yang kalian hidup itu rasanya seperti sebulan. Setahun 360 hari. Nabi kata setahun 360 hari itu rasa macam 30 hari. Lagi dekat dengan kiamat, Nabi kata kemudian wa yakuna syahru, dan kemudian menjadilah sebulan itu macam seminggu. Wa takunal jumu'atu kal yaumi, seminggu. Kemudian kata Rasulullah, lagi hilang barakah, seminggu kamu semua akan rasa seperti sehari. Kemudian lagi hilang barakah, tiap-tiap hari yang berlalu kalian akan hanya merasakan seperti kahtiraqis sa'afah, seperti satu nyalaan api. Daripada setahun rasa macam sebulan, sebulan rasa macam seminggu, seminggu rasa macam sehari. Nabi kata kemuncak dekat dengan kiamat, kalian akan menjalani kehidupan, kalian akan mendapati sehari seperti mana dinyalakan api kemudian padam. Saatnya rasa tak hari ni? Rasa. Makin habis rasa tak? Habis. Makin. Subhanallah. Ni 25 hari bulan Oktober ni rasa tak? 25 saat habis. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yataqarabu zaman. Apa kalam Rasulullah ni hafal tuan. Tuan-tuan, Nabi yang sebut dengan mulut suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada satu perkataan pun yang keluar daripada mulut Rasulullah kecuali ia adalah daripada wahyu. Sebab tu jadi tuan. Kalau tuan-tuan nak dengar hadis hak Nabi sebut hak jadi sebidik-sebidik, oh subhanallah. Ni hak jadi, hak kita boleh sebut ni hak hari ni hak sebiji-sebiji Nabi sebut. Kemudian hak belakang tu saya tak sebut dah. Tak belakang, hadis belakang ni saya tak sebut dah. Hak belakang ni hadis yang sama Nabi sebut wa yaksurul harju. Nabi kata akhir zaman tu, bukan akhir zaman daripada Nabi lahir tu, akhir zaman dah. Bila dekat dengan kiamat, kalian akan melihat yaksurul harju, harju akan menjadi banyak. Sahabat tanya, wamal harju ya Rasulullah? Harj itu apa wahai pesuruh Allah? Harj, jaga-jaga nak namakan anak tuan. Sebab tu tanya alim ulama dulu, nak namakan anak harj, maksud dia tak elok. Kenapa bila Nabi sebut akan jadi banyak dekat dengan kiamat, kamu akan tengok ni hidup kita ni 2018 ni, dekat dengan kiamat kamu akan tengok harj itu banyak. Sahabat tanya, harj itu apa? Kata para ulama hadis, kenapa sahabat tanya? Ulama hadis hurai hadis. Kenapa sahabat tanya sedangkan itu perkataan Arab? Maka jawab para ulama hadis, harj itu ialah perkataan asal daripada kataan negeri Habsyah, bukan Arab, dia mu'arrabah. Siapa yang mengaji usul nahwu dia kertilah, kitab Iqtirah
fi usulin nahu lil Imam As-Suyuti. Mu'arrabah. Perkataan asal daripada Habasyah, negara Habsyah, kemudian diarabkan. Sebab tu bila Nabi sebut akan jadi banyak dekat dengan kiamat, kamu tengok dalam kehidupan kamu harj. Bila sahabat tanya harj tu apa ya Rasulullah, Nabi kata pembunuhan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyak tak bunuh ni? Banyak. Kata Nabi SAW, Nabi sebut badiru bil a'mal fitanan ka qita'il laylil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Nabi pesan, saya sampaikan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tuan-tuan yang hidup, saya dan kita semua yang hidup di hujung usia bumi ini. Tuan-tuan, kita ni hujung, tuan-tuan, hujung kepada hujung. Nabi Adam habis dah, rasul-rasul semua habis dah. Tang ni umat Nabi Muhammad punya zaman. Ni cawan ni umat Nabi Muhammad. Ni tang ni umat Nabi Muhammad. Ni handphone saya letak ni kiamat. Tang ni kiamat. Ni masa ataupun zaman kehidupan umat Nabi Muhammad sampai tang ni kiamat ni. Sampai tang ni kiamat. Daripada sini nak berlaku kiamat, dia ada berlaku tanda-tanda kecil. Tanda kecil ni bukannya 200, 300. Tanda kecil ni bahkan tak sampai 250. Tuan-tuan, siapa yang nak muhasabah, pergi kedai belilah buku tanda kecil kiamat. Ni zaman umat Nabi Muhammad, tang ni kiamat. Tanda-tanda kecil ni banyak yang sudah pun berlaku. Maka kita ni yang hidup ni, kita tang ni tangan saya ni zaman kita hidup. Yang ni kiamat. Ni zaman kita hidup. Apabila zaman kita hidup tang ni, pandai-pandai ustaz duk pitak tak zaman kita hidup tang ni mana, bukan pandai-pandai teka, tuan. Saya sebut kata zaman kita hidup ni tang ni, kiamat ni tang ni, sebelah menyebelah. Zaman kita hidup tang ni, kiamat tang ni, pintu dia duk macam tu, sebelah menyebelah. Mai mana saya sebut tu? Bukan mai mana, senang je jawapan dia. Jawapan dia ialah tengoklah tanda-tanda kecil yang Nabi sebut. Kerana kata Rasulullah, apabila semua tanda-tanda kecil ini berlaku, maka keluarlah tanda besar kiamat yang pertama. Tuan-tuan, kalau pagi tadi, contoh kalau pagi tadi berakhir tanda-tanda kecil kiamat, maka tengah hari ini keluar tanda besar kiamat yang pertama. Lepas tu ustaz, Nabi sebut lagi, nampak? Berdalil lah, bukannya saja teka, tuan. Bila keluar tanda besar kiamat yang pertama, kata Rasulullah, tanda-tanda yang seterusnya itu akan keluar dan menuruti tanda sebelumnya, seperti mana seutas rantai yang dipotong kemudian berguguran manik-maniknya. Dia turun ikut tu. Dia cepat, dia tak ada macam tanda kecil kiamat ni kita tengok 1400 tahun duk berlaku ni, tanda kecil ni 1400 tahun sedang berlaku, satu sampai malam ni. Dan kata Nabi, hati-hati bila keluar tanda yang pertama, besar yang pertama, yang kedua itu akan terus menyusul, ketiga, keempat kali dia menyusul. Waktu tu tak ada nah. Waktu tu tuan-tuan tahu jadi apa? Jadi dia hadis yang saya nak baca lah ni, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il laylil muzlim. Bersegeralah kamu semua, termasuk saya dan kita semua. Bila hadis ni disebutkan, ditujukan kepada semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersegeralah kalian untuk melakukan kebaikan dan amal ibadah. Fitanan ka qita'il laylil muzlim. Sebelum datang satu suasana fitnah, ka qita'il laylil muzlim,
suasana fitnah itu adalah seperti malam yang gelap gelita. Nabi sebut, perbanyakkanlah amal ibadat. Ni umat Nabi Muhammad yang kalau berasa malam ni, zaman ni masih boleh senang untuk buat amal ibadah, masih senang nak buat kebaikan, masih boleh sedekah tiap-tiap hari, masih boleh semayang duha tiap-tiap hari, masih boleh baca Quran tiap-tiap hari. Kalau berasa macam tu, pulun banyak-banyak untuk buat ibadah, kata Nabi. Tuan-tuan tahu sebab apa? Akan mai satu masa orang beriman nak buat dua rakaat duha pun tak boleh. Akan mai satu masa, benda tu tak berlaku lagi tuan-tuan, tak berlaku lagi. Akan mai satu masa seorang beriman, dalam bahasa kita, dia nak sedekah RM1 pun tak boleh dah. Tuan-tuan, huraian hadis tu begitu. Bukan daripada saya tengok bagaimana para ulama menghuraikan hadis ni. Akan sampai satu masa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang beriman, kita tak cakap hak fasik munafik tuan-tuan. Hak fasik munafik ni, kalau fasik kalau munafik, la pun tak boleh dah semayang. La ni pun tak boleh dah nak sedekah baca Quran, tak pernah sentuh Quran, 5-6 tahun tak pernah sentuh Quran. La ni pun belum sampai zaman ni. Akan sampai zaman ini, kata Rasulullah, umat aku masuk satu zaman ni, mereka masuk pada zaman itu, mereka susah untuk melakukan walaupun membaca satu muka surat daripada Quran. Tak boleh dah. Gerun tak tuan-tuan zaman tu? Nabi sebut satu je tanda zaman ni. Tuan-tuan tengoklah jadi ke tak ke. Bila Nabi sebut umum, perbanyakkanlah melakukan ibadah, banyakkanlah lakukan ibadah, berlipat kali gandakanlah setiap kali buat ibadah. Sebelum sampai satu zaman yang gelap gelita. Apa maksud gelap gelita? Nak buat ibadah tak boleh. Tak faham ya Rasulullah, umum sangat. Nabi sebut satu hin di belakang, kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan. Zaman itu kamu akan tengok dengan mudahnya orang syirik dan murtad daripada agama Allah. Tengok poin Nabi bagi ya. Yusbihur rajulu mu'minan, pagi dia Islam, di sisi Allah dia masih Islam, wa yumsi kafiran, ketika asar dia sudah kufur dan murtad. Sari. Tuan-tuan, kufur dalam erti kata, kalau dia mati waktu tu kekal dalam neraka wal'iyadzubillah selama-lamanya. Tapi akan mai, kata Nabi, zaman tu akan mai. Sebelum datang zaman itu, pulunlah untuk melipat gandakan ibadah dan kebaikan yang kamu buat. Kemudian kata Nabi, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Keadaan yang kedua, tapi sama macam hak satu tak sah. Nabi kata asar ataupun petang tu masih lagi beriman, bangkit pagi esok kafir. Petang tu beriman, bangun pagi esok kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agama dia kerana nak dapatkan keduniaan. Dia jual agama dia untuk mendapatkan pangkat. Dia hina agama dia untuk mendapatkan kemasyhuran. Dia jual agama dia untuk mendapatkan harta. Ini akan berlaku. Dia akan jadi banyak. Dah berlaku tak lagi? Hak macam Nabi sebut ni belum. Betul-betul hak Nabi sebut ni belum. Tapi muqaddimah dia, ulama kata sudah berlaku. Keadaan mini sebelum keadaan yang disebutkan oleh Rasulullah ini sudah pun berlaku. Mini dia. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agama dia untuk mendapatkan habuan dunia yang sedikit. Dia sanggup ketepikan hukum Allah untuk jaga jawatan dia.
Kan dah ada. Bibit-bibit itu sudah ada. Dekat mana pun kalian tuan-tuan, di sisi posisi apa pun tuan-tuan, hadis Nabi akan mengemudi pendapat dan juga kehidupan kita. Nabi yang tentukan. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Walaupun terpaksa hina agama Allah, walaupun terpaksa hina hukum Allah, walaupun terpaksa hina Rasulullah, untuk dapatkan dunia, untuk dapatkan pangkat, untuk dapatkan harta, untuk dapatkan jawatan, dia buat semua tu. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya wa fi riwayatin qalil. Untuk mendapat habuan dunia yang sedikit. Setuju ke tak setuju? Hak ni perkataan Rasulullah. Saya sampaikan. Nak spesifik lagi tak payah. Semua reti yang saya sebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara dengan wahyu. Kemudian Nabi sebutkan tiga suasana. Kalau tuan-tuan nak tengok hadis ni, dalam kitab-kitab hadis dia sebut fitnatul ahlas wasarra wadduhaima. 3 fitnah ni, kemuncak kepada fitnah ini berlaku pada hari kemunculan Dajjal. Subhanallah. Tuan-tuan, hadis ni jarang dihuraikan. Jarang diuraikan hadis ni. Saya sebut malam ni. Tuan-tuan tengok Nabi sebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan berlaku 3 jenis fitnah ni. Kemuncak kepada 3 jenis fitnah ini, kemuncak dia ialah hari itu muncul Dajjal. Kemuncak fitnah ni apa dia? Yang pertama dia start dengan ahlas, yang kedua sarra, kemudian dia berakhir dengan fitnah ad-duhaima. Satu hari Nabi sebut tentang fitnah, akan berlaku fitnah ni, sekian, kemudian Nabi sebut 3 nama fitnah ini. Yang pertama kata Rasulullah ahlas. Ahlas ni kata ganda, dia daripada perkataan hilsun. Hilsun ni bermaksud pelapik yang diletakkan oleh tu. Bukan yang tu. Bawah pada tu ada selapis lagi, Arab akan letak hilsun. Fitnah ni yang pertama akan berlaku, fitnah nama fitnah hilsun ini, fitnah ahlas ini, Nabi sebutkan dengan pelapik yang takkan dibuang oleh penunggang kuda. Kenapa? Harabun wa harabun. Fitnah ahlas ini, tuan-tuan, saya peringat balik 3 step fitnah ni. Step yang ketiga, kemuncak dia nama fitnah duhaima. Step kemuncak fitnah yang ketiga ini, Dajjal keluar hari itu juga. Okay, kita sebut yang pertama tadi, ahlas tadi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ahlas itu apa? Nabi pun sebut 2 perkataan, harabun wa harabun. Satu harabun, yang kedua harabun. Iaitu kata Rasulullah SAW, harabun wa harabun ini iaitu 3 benda akan berlaku di keliling kamu ketika itu. Kehilangan harta, kehilangan nyawa, dan juga kehilangan ahli keluarga. Harta, nyawa, ahli keluarga, disebabkan banyaknya berlaku peperangan di antara satu sama lain. Perang Islam dengan Islam ke, perang bukan Islam dengan Islam ke, tak kisahlah, perang. Bila kamu hidup satu zaman, kamu akan tengok pada zaman itu, tuan-tuan, zaman itu susah untuk melakukan ibadah. Ni yang saya sebut awal atas ni.
Pasal apa zaman tu orang beriman sendiri susah, walaupun nak baca satu muka surat Quran, orang beriman sendiri susah. Ketika tu nak semayang 2 rakaat sunat, orang beriman sendiri susah, walaupun nak sedekah sehari 1 dirham ataupun sehari RM1. Pasal apa? Kerana ketika mana fitnah ahlas itu mula berlaku, banyaknya berlaku peperangan, maka manusia ketika itu akan banyak kehilangan harta, akan banyak kehilangan nyawa, akan banyak kehilangan ahli keluarga. Muqaddimah kepada ahlas ni dah berlaku ke belum? Sudah berlaku. Tengoklah di berbelas-belas negara umat Islam. Berlaku kehilangan harta, berlaku kehilangan keluarga, berlaku kehilangan nyawa. Tengok perang di Iraq, tengok perang di Syria, tengok perang di Yaman, tengok perang di Libya, tengok perang di tuan-tuan, negara-negara umat Islam. Allah tunjuk siap-siap. Sebelum nak berlaku hak betul-betul ni, sehinggakan kalian tak dan dah waktu tu nak buka Quran. Tinggalkan hampa waktu tu tak boleh dan tak mampu untuk sedekah walaupun RM1. Badiru bil a'mal. Pulun buat amal sekarang. Badiru bil a'mal. Tuan-tuan, yang suruh pulun ni Rasulullah. Dan zaman yang disebutkan oleh Rasulullah itu sangat hampir dengan zaman kita pada malam ini. Sekalipun ahlas itu kata para ulama belum berlaku pada zaman yang ni. Ulama 2016, 2017 yang masih hidup ni dia kata belum. Tetapi kata para ulama-ulama ni yang pakar tentang hadis akhir zaman ni, tapi kata para ulama muqaddimah kepada ahlas ini sudah pun berlaku dan Allah dah tunjuk. Nabi kata apa? Ketika itu akan banyak berlaku peperangan, kehilangan nyawa, kehilangan harta, kehilangan ahli keluarga. Sebiji yang Nabi sebut ni. Tuan-tuan, penduduk Syria hari ni, sejak daripada berapa puluh tahun sampailah tahun hari ni, Allah dah tunjuk satu persatu berlaku ni kepada umat Islam sebagai membenarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah untuk saya dan kita semua tengok dengan mata hati kita, tengok dengan mata kasar kita, tengok dengan ilmu, tengok dengan iman. Kita pun nampak subhanallah, Allah tunjuk satu-satu. Di Syria kehilangan dah ahli keluarga tuan-tuan. Syria. Saya ada guru Syria seorang. Kan? Hancur, bangunan hancur. 14 buah negeri ada dalam Syria, macam kita juga lebih kurang 14 buah negeri. Dimashq, Deir ez-Zur, Hama, Homs, Halab, Hasakah. 14 buah negeri tu ataupun 13 buah negeri, semuanya hancur, kecuali satu sahaja, iaitu ibu negara sahaja. Apa yang Nabi sebut kehilangan ahli keluarga, kehilangan harta dan kehilangan nyawa, berlaku perkara itu. Hak mini itu berlaku. Dia mai yang ahlas betul-betul tuan-tuan, waktu tu solat sunat 2 rakaat sebelum maghrib, selepas maghrib pun tak ada. Itu kaitan dia dan faedah dia bila kita bincang tentang hadis-hadis tentang akhir zaman ni. Badiru bil a'mal. Ahlas. Kemudian habiskah fitnah ahlas ni? Tak habis. Ketika berlaku fitnah ahlas tu tuan-tuan, satu poin yang saya sebut, waktu berlaku fitnah ahlas itu, kemuncak fitnah ahlas akan berlaku pengambilan harta, kehilangan harta, sehinggalah la yabqa syai'un min malihi, sehinggalah tidak berbaki sedikit pun daripada harta mereka. Tuan-tuan, kemuncak fitnah ahlas tak berlaku lagi. Nanti bila mula ahlas, kemuncak ahlas sebelum masuk fitnah yang kedua nama sarra, kemuncak ahlas ialah sampai dalam rumah kita, kebanyakan kita, harta yang ada dalam rumah orang ambil, orang curi, orang musnahkan. Nabi kata hatta la yabqa syai', tak tertinggal sedikit pun. Tuan-tuan, perang di Libya, perang di Yaman, perang di Iraq, perang di Syria, yang duk roboh rumah apa semua tu, tinggal apa kat mereka?
sebiji macam hak Nabi sebut, tak tinggal apa, tak ada apa, habis terus. Tuan-tuan, 7 juta keluar. Di Turki saja ada 3 juta orang Malaysia, di Malaysia pula dah. Di Turki saja ada 3 juta orang Syria. 3 juta Turki sahaja. Tak ada apa dah tuan-tuan. Ladang ke, kereta ke, TV ke, bangunan rumah ke, kosong terus. Yang renung suasana yang dihadapi oleh umat Islam hari ini dengan mata ilmu, dengan mata iman, dia akan tengok sebiji hak macam Nabi sebut. Dia tengok, subhanallah, muqaddimah dia duk berlaku, Allah tunjuk dah. Tuan-tuan, dan ke nak buat ibadat? Kalau kita ni bawa selai sepinggang, dukung anak saja, piduk negara orang, waktu tu habis. Nabi kata fitnah ahlas berhenti, dia akan mula dengan fitnah baru nombor 2, nama dia fitnah sarra. Ni saya nak habis dah ni, tuan-tuan jangan risau kan. Jangan tengok jam kerak sangat. Nak habis ni, sarra 2 hari mak habis. Selesai fitnah ahlas, Nabi kata bermulalah fitnah kedua. Bukan selepas 10 tahun tuan-tuan, dia habis pagi ahlas, habis pagi, tengah hari tu mula fitnah sarra. Benda apa ustaz fitnah sarra? Saya ringkaskan. Fitnah sarra ni dua fasa. Fasa yang pertama, Allah kembalikan kemewahan dalam kehidupan umat Nabi Muhammad waktu tu. Allah kembalikan kemewahan dan kesenangan. Jadi senang balik. Lepas pada kehilangan harta, lepas pada kehilangan tempat tinggal, lepas pada kehilangan semua benda yang berharga yang dia miliki, Allah limpahkan balik kesenangan tu. Tuan-tuan, benda ni akan berlaku. Hadis Nabi, hadis ni sahih. Nabi kata Allah akan kembalikan balik kesenangan tadi. Setelah Allah kembalikan balik kesenangan, manusia bila dia senang, dia lupa Allah juga. Sebab terlalu senang. Yang ni akan berlaku. Kemudian fasa yang kedua daripada sarra ini, dia keluar mai satu orang keturunan Nabi. Memang darah daging Rasulullah, keturunan Rasulullah, keluar mai satu orang keturunan Rasulullah. Dia mai ajak ke orang ramai satu benda, dan Nabi sebut sesungguhnya benda yang dia ajak tu bukanlah dari ajaran aku, tetapi dia keturunan Rasulullah SAW. Ni kuih pelik tuan. Dia ni memang keturunan Rasulullah, darah daging Nabi, tapi dia akan dia akan sebak satu benda untuk orang umat Nabi Muhammad ni. Nabi kata benda yang dia ajak tu tidak ikut manhaj dan tidak ikut syariat aku. Tak ada. Nabi abang siap persiapan. Dan kemuncak kepada fitnah sarra ni, kemuncak kepada fitnah sarra apa berlaku? Kemuncak kepada fitnah sarra ialah umat Nabi Muhammad ramai-ramai akan lantik satu orang yang lemah akalnya dan lemah kepimpinannya. Tuan-tuan, hak ni sebelum Imam Mahdi, sebelum Dajjal. Ni hak Nabi sebut ni. Mereka akan lantik satu orang ni lemah iman dia, lemah kepimpinan dia. Bahasa Arab dia saya tak baca lah, saya jadi panjang. Habis berakhir fitnah sarra. Kemudian berlakulah fitnah yang terakhir. Nama fitnah ini ialah fitnah Ad-Duhaima. Fitnah Duhaima ni kemuncak dia tuan-tuan ialah hari itu Dajjal keluar. Subhanallah. Macam mana fitnah Duhaima? Fitnah Duhaima inilah, sebelum Dajjal keluar itu, ketika berlaku fitnah Duhaima, Nabi kata tak ada seorang beriman pun kecuali terkena juga fitnah Duhaima ini. Subhanallah. Tuan-tuan, yang kafir tak payah sebutlah.
yang kapiak tungging terbalik, minum arak, zina siang malam, apa semua ni lawan terang-terang dengan Islam. Nabi akan sebut akhir zaman nanti orang bukan Islam dia akan berani untuk sebut lawan Islam. Nabi sebut jelas punya. Kamu akan tengok akhir zaman ni bukan orang Islam saja, yang bukan Islam pun dia berani untuk sebut. Hak keliling kita, depan-depan kamu dia berani kutuk, dia berani cerca, dia berani cabar, dan dia berani hina. Ada ke tak ada? Subhanallah. Nabi kata bila mula berlaku fitnah duhai mak, ketika itulah kehidupan kalian akan seperti gelap gelita. Bukan gelap zahir tuan-tuan, matahari tetap ada, pukul 7 dia naik cerah macam itulah. Yang gelap ini adalah suasana iman, suasana Islam, suasana baik. Sehingga kan ketika itu pagi beriman, petang murtad, petang beriman, pagi esok murtad. Dan ketika mana manusia melalui fatrah ataupun fasa fitnah duhai mak, semua orang kena, termasuk orang-orang yang beriman pun kena juga, tak boleh tahan. Subhanallah. Nah, tuan-tuan, akhir sekali sebelum keluar tanda besar kiamat yang pertama, pada hari duhai mak ini kalian akan melihat manusia akan berpecah kepada dua kumpulan. Hak ni dia tak ada ke nampak tak jelas, tak ada. Kemuncak kepada fitnah duhai mak ialah Nabi sebut dalam hadis ni, yasirun nasu ila fustatain, akan terbahagi kelompok manusia kepada dua. Fustatu imanin la nifaqa fi, kelompok yang pertama semua orang beriman, pure iman. La nifaqa fi, tak ada seorang pun munafik dalam kumpulan itu, takkan ada. Tuan-tuan, dia akan terperasing. Berapa hari ustaz terperasing tu? Sehari. Ni dahsyat ni. Ni dengar ni. Sehari atau 2 hari sahaja. Berapa hari ustaz akan terperasing menjadi 2 kem, 2 kumpulan itu? Jawapan dia 1 hari, paling banyak 2 hari. Apa bukti dia? Sekarang saya sebut. Sehinggalah kalian akan membentuk kemuncak kepada fitnah duhai mak itu kepada 2 kem. Dengan jelas. Yang pertama, kem dan kelompok orang beriman, kata Nabi, la nifaqa fi, seorang fasik pun tak ada dalam kem tu. Kemudian satu kem lagi, fustatu nifaqin, kumpulan ataupun kem orang munafik, la imana fi, seorang beriman pun tak ada dalam kem tu. Tuan-tuan, doalah dengan Allah banyak-banyak. Saya pun sama, kita semua pun sama, untuk Allah memilih kita menjadi orang-orang Islam yang sebenar, yang benar-benar beriman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana satu hari akan berlaku fitnah duhai mak ini, kata Rasulullah, ketika kalian melihat manusia telah pun terbahagi kepada 2 kumpulan sahaja, kem orang beriman yang tak ada seorang pun orang munafik dalam kem itu, dan satu lagi kem orang munafik yang tidak ada seorang pun beriman dalam kumpulan itu. Maka kata Rasulullah dengan perkataan yang begitu jelas, Nabi kata, fantazirud dajjal, maka tunggulah kehadiran Dajjal, min yaumihi, hari itu, au min ghadih, ataupun keesokan harinya, sehari ataupun 2 hari. Subhanallah. Jadi hak nak terperasing kumpulan beriman ni, nak terperasing dengan jelas, semua orang boleh tengok. Tang tu kem orang beriman, tang ni kem orang kafir dan munafik. Semua orang boleh tahu. Waktu tu akan berlaku sehari atau 2 hari je. Kemudian Dajjal keluar, Nabi kata hari tu ataupun hari keesokan harinya.